Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam: in akhwafa ma akhafu alaikum min ummati munafiq alimul lisan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, dengan kurnia, dengan izin dan juga dengan ketentuan Allah, kita sama-sama dihimpunkan di surau ini. Bersyukur pada Allah kerana sekali lagi saya dapat bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Dan ini pun sebenarnya asalnya nak intro semula pada kuliah, akhirnya jadi ceramah pula kan. Jadi tak apalah, mudah-mudahan permulaan ini bermula pula kita hari ini pada awal bulan Muharram, iaitu pada dah masuk 2 Muharram 1442 Hijrah. Mudah-mudahan jadi satu permulaan yang baik bagi kita semua. Seperti mana kata para ulama dalam syair mereka, man bidayatuhu musyrikah fa nihayatuhu musyrifah. Para siapa yang permulaannya itu bermula dengan gemilang, dan insya-Allah mudah-mudahan penghujungnya juga akan menjadi mulia, menjadi gemilang, jadi baik. Jadi insya-Allah pertamanya saya mengambil peluang untuk merakamkan penghargaan khususnya kepada yang berusaha, Ustaz Zul Azrin bin Senin, pengerusi surah Al-Falah, Taman Batang Melaka Baru, juga merangkap senior saya yang saya segan dan malu nak tolak permintaan beliau, takut kena tulah kan. Dan yang kedua, kepada yang dihormati Encik Zainal bin Haji Dollah, pengerusi Masjid Asyakirin Batang Melaka, yang dihormati dan diraikan ahli jawatankuasa masjid, jawatankuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu ini, walaupun diuji dengan ujian COVID-19, tidak menjadikan kita ini kurang semangat untuk menuntut ilmu. Dan zaman kita ini, bila Allah datangkan ujian ini, kita sebenarnya semakin bijak dan kreatif menuntut ilmu. Daripada dulu kita ingat telefon tu untuk tujuan cakap je kan, tengok FB dan sebagainya. Kali ini dia dah jadi medan belajar je. Tapi tidak menafikan keperluan untuk majlis ilmu yang sebegini. Cuma kita sama-samalah berdisiplin untuk menjaga apa saja yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bab isu-isu wabak ini. Kita kena ambil serius. Seperti mana zaman dulu pun, pada zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, contohnya pada zaman Sayyidina Umar, berlaku taun yang sangat besar di Syam. Bukan sedikit, puluh ribu di kalangan para sahabat yang utama. Bahkan kubur mereka di sepanjang Jordan menghala ke arah Palestin tersebut, semua adalah perkuburan bagi mereka yang meninggal ketika wabak taun Amwas. Jadi ini semua tragedi-tragedi yang berlaku ini ditunjukkan caranya, direkodkan cara pengurusan Islam. Termasuklah kaedah kuarantin, termasuklah disiplin keluar masuk sesuatu tempat yang ada wabak. Termasuklah pada zaman Umayyah berlaku wabak sekali lagi seperti ini, sehingga pemerintah pada zaman itu mengatakan wabak atau penyakit pada waktu itu seperti api. Jadi api ini kita nak hentikan tersebarnya api ialah dengan cara kita putuskan rantaian api. Jadi api dia pada siapa? Api dia pada kita manusia. Zaman tu penyakit tu merebaknya manusia, ubatnya dengan manusia sendiri duduk rumah tak keluar. Jadi pada zaman tu pun, pada zaman Umayyah juga direkodkan peristiwa ini. Mereka semua duduk isolasi di rumah masing-masing. Dan petandanya bagaimana nak tahu wabak dah berhenti, sebab zaman tu wabak tu dijangkiti juga haiwan pun dapat musibah, haiwan mati.
Maka bila tengok dah tak ada lagi haiwan yang mati, tak ada lagi bangkai-bangkai haiwan di jalanan, barulah semua maklum wabak telah berakhir. Jadi sampai tahap beginilah. Maknanya kita ni sentiasa dalam keadaan diuji penyakit ini. Kita tak diuji macam Black Plague pada tahun 1918, 1920 dulu, 100 tahun dulu. Kalau zaman tu dalam wabak, zaman tu lagi dahsyat. Dia airborne kan, dia merentas udara. Dan kalau kita lihat laporan-laporan yang dulu tu, macam-macam gaya, gambar-gambar lama menunjukkan face mask zaman dulu macam mana, cara mereka duduk di rumah macam mana. Iklan-iklan di majalah zaman dulu sebut apa, jangan meludah, ludah itu membunuh. Zaman tu iklan dia, sebab nak cerita bahaya, takut virus tersebar. Dan zaman tu ada yang mati sebab tak dapat berita. Bukan macam sekarang WhatsApp ada, telefon kita semua canggih, semua maklumat sampai cepat. Ada yang mati sekampung sebab tak tahu apa-apa pun, tahu-tahu je dapat penyakit, mati semua. Tapi kita zaman ini Allah uji dalam keadaan Allah beri nikmat pada kita kemudahan maklumat. Yang masalah kita hari ini bukan masalah maklumat tak sampai, masalah kita maklumat tersalah sampai. Banyak khabar palsu daripada botol. Isu cek suhu pun bergaduh orang kan? Cek kat tangan ke kat dahi. Yang pakar ni dah bagi panduan dah, ada pula lagi pakar daripada KKM bagi pula panduan lain kan? Jadi kita diuji, ilmu kita diuji, kesabaran kita diuji. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dengan majlis-majlis ilmu ini. Kita buat dengan penuh berdisiplin, mudah-mudahan menjadi asbab Allah limpahkan kita dengan kasih sayangnya. Allah bebaskan kita daripada musibah ujian Covid ini. Amin ya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dikasih sekalian, jadi malam ini nota yang saya bekalkan ni sebenarnya, nota ini dia ada versi bukunya dah ada alhamdulillah, cuma saya tak sempat nak bawa di kedai tutup pula ini. Kalau ada memang saya niat nak kongsi, dan siapa yang nak beli buku tu dengan harga RM5 boleh beli, tapi tak kesampaian. Cuma inilah nota lama daripada 4 tahun yang lepas, jadi rujukan. Jadi dalam nota ni insya-Allah saya sebutkan beberapa perkara yang penting dulu. Jadi yang pertamanya ialah bila kita sebut, kita menyambut awal Muharram bagi tahun 1442 Hijrah. Apa erti 1442 Hijrah bagi kita? Kalau kalender Masihi tahun 2020, kita automatik akan difahamkan bahawa telah 2020 tahun berlalu sejak kelahiran Nabi Isa alaihissalam menurut versi penganut agama Kristian. Itu pun dia bergaduh juga pasal tarikh kelahiran Nabi Isa. Sebabnya lahir 1 April 1 ke, lahir pada 25 Disember ke, lahir pada, dia ada banyak perkiraan dia yang menjadi dia punya perbahasan sesama dia. Tetapi mereka dalam bab ini sepakat menisbahkan 1 Januari itu permulaan tahun dia, isyarat kepada kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi bila kita lihat kalender Masihi 2020 menunjukkan bahawa 2020 tahun dah berlalu daripada kelahiran Nabi Isa. Tapi bagi kita orang Islam, 1422 kita ni, salah sebut, 1442 1442 ni menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa 1442 tahun telah berlalu daripada peristiwa hijrah Nabi dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah. Dan daripada nombor yang sama juga, kalau kita kira sama-sama, bermakna 1452 tahun telah berlalu daripada mula Islam. 1455 tahun telah berlalu daripada mula Nabi terima wahyu di Gua Hira sehinggalah ke sekarang. Maknanya dah usia agama Islam ni 1455 tahun. Dan kalau kita kira lagi 1432 tahun lebih kurang, ataupun mengikut setengah pendapat pakar sejarah Islam, 1451 tahun 11 bulan Nabi SAW telah meninggalkan kita. Jadi ini dari segi angka, kalau kita nak kira, inilah gambaran-gambaran daripada angka tersebut. Nilai angka tersebut pada kita dia berkait dengan bila Islam ni mula dakwahnya disebarkan, dan bagaimana pula tarikh ini dia dapat jumlah 1442, dia berkait dengan hijrah Nabi, dan begitu juga dia memberi isyarat tentang kewafatan Nabi SAW. Jadi yang kedua yang perlu kita faham sama-sama tentang kalender hijrah ini dengan rasa insaf dan kefahaman ilmu, bahawa tarikh 1 Muharram ini yang setiap tahun kita raikan sebagai awal Muharram,
dia bukanlah tarikh Nabi SAW keluar daripada Mekah ke Madinah. Bukanlah 1 Muharram tu tarikh Nabi sampai di Madinah. Bukanlah 1 Muharram tu tarikh para sahabat sampai di Madinah pun bukan. Jadi 1 Muharram ni apa? 1 Muharram ni adalah satu keputusan yang dicapai pada zaman Sayyidina Umar. Tarikh yang diputuskan untuk menjadi kalender umat Islam. Jadi apa kaitannya kalender ni dengan hijrah Nabi? Ada banyak kaitannya. Sebab kalender tu sendiri pun diasaskan berdasarkan peristiwa hijrah. Habis tu Nabi hijrah sebenarnya bila? Nabi kalau ikut tarikhnya, hijrah Nabi SAW bermula bukan daripada 1 Muharram. Lambat lagi. Lambat sikit daripada tu. Kejap lagi kita cerita tarikhnya. Cuma kita nak sebut sekarang ni ialah bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu boleh menjadi boleh dapat idea untuk mencipta kalender Islam. Yang pertama kita kena ingat dari sudut sejarah kalender ni, adakah masyarakat Arab tak ada kalender? Ya, mereka tidak ada kalender seperti orang Rom. Pada zaman zaman orang Islam ni, pada zaman Sayyidina Umar, lebih kurang sekitar 623 tahun, 625 tahun. Pada zaman Sayyidina Umar ini 625 tahun ke 635 Masihi. Zaman tu kalender Masihi dah 625 tahun. Dia punya ni lah rekod dia, tahun dia dah 625. Mereka dah guna kalender ni selama 625 tahun. Kita orang Islam tak ada lagi kalender yang bernombor. Orang Islam, masyarakat Arab secara khusus dia tidak memerlukan pengiraan tahun. Dia tak ada pengiraan tahun yang spesifik, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sebab pada zaman itu tidak ada keperluan. Dia tak ada keperluan. Bulan ada, tapi bulan tu maklum ada 12 bulan dalam setahun, dan bulan tu disebut dan tahu. Tak perlu bincang pun bulan mana nombor 1, tak ada. Dan mereka tak pernah bergaduh pun bulan mana yang nombor 1. Sebab tak ada hajat, dia tak ada keperluan untuk bincang bulan pertama, kedua, tak ada. Cukup mengenali saja, tahu giliran. Lepas bulan ni bulan apa, lepas ni bulan apa, lepas ni bulan apa. Dan biasanya kemuncak dalam setiap tahun, ialah bulan haji. Bulan haji ni ialah bulan di mana bulan Zulkaidah sehingga bulan Zulhijjah dan membawa ke Muharram. Iaitu Zulkaidah orang mula datang berbondong-bondong ke Makkah untuk datang bertawaf, ibadah yang sekian lama. Sebelum zaman Nabi lagi dah ada dah. Zaman Nabi-Nabi terdahulu ibadah yang dah wujud. Iaitu sejak Nabi Ibrahim AS membina bangunan Kaabah dengan Nabi Ismail, maka ibadah di Kaabah ni telah menjadi budaya, telah menjadi satu tanda beragama masyarakat dulu. Sehingga akhirnya bila mereka jauh daripada agama pun, meninggalkan ajaran Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni, mereka masih lagi meneruskan budaya ni. Dia rasa macam tak sempurna kalau dia tak buat benda ni, amalan ni. Jadi masyarakat semenanjung Arab memang tak miss ibadah ni, setiap tahun mesti pergi. Sehinggalah wujud inovasi yang pelbagai disebabkan makin jauh daripada dakwah para Nabi. Maka sebab tu kita tengok Kaabah mengalami transformasi yang sesat. Iaitu antaranya bila bertawaf, dirasakan bertawaf ni macam tak sempurna sangat kalau ikut cara biasa. Maka muncullah mereka yang mengatakan, memberi satu fahaman baru. Dia kata tak patut kita ni bertawaf di keliling Kaabah dengan pakaian kita begini. Sebab kita ni pakaian-pakaian kita ni bersumber yang tak jelas. Kita kembali pada fitrah yang suci. Maka bertawaflah yang lelaki ni dah kata berbogel. Ni situasi dulu. Kemudian ada pula yang ajar kita takkan nak bertawaf senyap. Kita bertawaf dengan mengeluarkan bunyi, bersiul-siul sambil bertawaf. Ini benda-benda orang kata bid'ah pada zaman tu lah. Ciptaan baru yang memang tak ada asal pun mereka reka, mereka budayakan. Dirakamkan Allah SWT dalam Quran perangai mereka di depan rumah Allah. Kemudian disebut lagi pada zaman mereka budayakan budaya ziarah Kaabah ini, ada pula di kalangan pemimpin bangsa Arab ini, bila mereka pergi ke Yaman, pergi ziarah ke Yaman, Mekah kat sini turun ke bawah pergi Yaman. Bila mereka berdagang ke Yaman, didapati di Yaman ini mereka menyembah patung. Ada patung-patung yang disembah. Dan budaya menyembah patung ni wujud daripada sejak zaman Nabi Nuh AS. Jadi ada di kalangan mereka ni mewarisi sembahan patung. Dia sembah patung, bila tanya kenapa? Sebab dia kata dia sembah ni sebab mendekatkan diri daripada Tuhan. Jadi dia tahu mana nak tuju sembahan dia tu. Jadi dia kata bagus juga dia. Dia terpikat pula dengan idea patung tu. Maka dia bawa balik satu patung. Dialah manusia pertama cacat patung di depan Kaabah. Dan dia kempen, dia kata ni bagus ni, senang untuk kita nak tawajuh, kita nak tumpukan kita punya harapan kita. Nampak Tuhan dia kata.
Start daripada dia, sampailah zaman Nabi buka kota Mekah semula pada Fatu Mekah 8 Hijrah, 360 patung berhala keliling Kaabah saja. Itu belum kira yang gerbang, patung-patung besar. Satu patung kata Islam Hubal dalam perigi. Satu lagi patung yang menyambut orang daripada arah daripada arah Yaman. Tak ingat nama dia, Lata atau Uzza, patung besar. Satu lagi patung belah menghadap ke laut ke Afrika. Semua ada patung-patung besar. Dan semua ni pada ketika pembukaan kota Mekah, Nabi hantar sahabat-sahabat pergi hancurkan, binasakan. Dan yang dikelilingi Kaabah, Nabi binasakan. Dengan isyarat tangan Nabi tunjuk, semua patung-patung tu hancur, berderai, tumbang, pecah. Jadi ini situasi yang berlaku pada Kaabah pada waktu itu. Mereka ini pada zaman itu kalendernya ataupun kiraan tahunnya dia tak pakai nombor sebab tak ada keperluan. Bulan pun dia tak bahas bulan mana nombor satu. Cukup untuk dia beritahu tahu musim hajinya bila, itu dah memadai bagi dia. Dan mereka tahu bulan-bulan ni datang dengan cara turutan tu lah. Ikut je turutan, dia dah tahu dah lepas Safar apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Itu saja yang mereka jaga. Dan bila datang zaman Sayyidina Umar memerintah, Allah takdirkan dua kuasa besar dunia tumbang. Farsi dan Rom tumbang pada zaman Sayyidina Umar. Nabi dah bagi gambaran awal pada zaman Nabi. Bahkan pada zaman Nabi pun, di penghujung beberapa tahun sebelum kewafatan Nabi pun, dah beberapa kali umat Islam bertembung dengan Rom. Yang mulanya dengan pada Jamadil awal, pertembungan pertama dengan tentera Rom ialah pada ketika perang Mu'tah. Kemudian selepas peperangan Mu'tah disusuli pada tahun 9 Hijrah peperangan Tabuk yang tak jadi, tapi persiapannya sangat dahsyat. Persiapannya dari segi harta, dari segi mengumpulkan tentera, Nabi buat daftar rekod tentera nak hantar pergi perang Tabuk. Tapi akhirnya tentera Rom tak jadi nak bertembung. Tapi ini adalah beberapa keadaan yang Nabi SAW bersedia nak bertembung dengan Rom. Mereka yang offer nak lawan, Nabi siapkan tentera, tiba-tiba tak jadi masa perang Tabuk. Kemudian selepas daripada perang Tabuk, menjelang kewafatan Nabi SAW, lebih kurang 2 bulan sebelum kewafatan Nabi, Nabi telah memberi arahan, siapkan pasukan tentera terbesar. Kali ni Rom tak cakap apa-apa, Rom tak beritahu nak perang ke apa, Rom diam. Tapi Nabi sendiri yang buat perisytiharan, kita akan gempur Rom. Rom kuasa besar dunia zaman tu. Ibarat kalau hari ni ada 5 atau 6 kuasa besar dunia, yang popular 5 tu, ada Amerika, China, Rusia. Katalah tiba-tiba diumumkan kita nak perang dengan mereka. Ibarat zaman tu macam tu lah. Nabi umumkan nak tumbangkan Rom. Bila Nabi umum gitu, tak ada sahabat yang terkejut ke, tak ada. Semua sami'na wa ata'na, semua dengar dan taat. Kerana semua dah menyaksikan bagaimana Allah membantu perjuangan Islam. Jadi semua ikut. Tetapi yang menjadikan keadaan gempar bila Nabi umumkan panglima terbesar pasukan ini, kali pertama dalam sejarah pasukan Arab nak lawan kerajaan Rom yang besar di dunia. Tetapi panglimanya tiba-tiba Nabi sebut namanya Usamah bin Zaid. Seorang anak muda, setengah riwayat kata 16 tahun, setengah kata 21 tahun. Yang penting dia muda lagi berbanding dengan veteran-veteran lain yang lebih lama, lebih hebat dalam bidang peperangan. Berbanding dengan Khalid Al-Walid, umur dia 30 tahun lebih muda. Berbanding Sayyidina Abu Bakar 40 tahun lebih muda. Maknanya dia sangat muda. Tapi Nabi pilih dia. Nabi pilih anak muda menjadi kepala pasukan tentera terhebat. Dia ada track record dalam peperangan, tetapi dia belum ada pengalaman sebanyak sahabat yang lain. Maka puak-puak munafik ni mengambil kesempatan untuk mengapi-apikan. Maka dia kata bagaimana budak ini adalah bekas hamba. Sebab dia anak kepada Zaid bin Harisah, yang asalnya hamba jadi anak angkat Nabi. Jadi dia orang gunakan sentimen-sentimen ni nak bagi keadaan tu panas, sampai kabar berita kepada Nabi, sehingga Nabi sebut barang siapa yang menyakiti Zaid dan juga anak dia. Nabi sebut Zaid, anak dia sekali lah. Barang siapa yang menyakiti Zaid, sebenarnya dia menyakiti diriku. Oh, terus senyap semua. Puak munafik pun tak berani dah cakap. Tapi apa tujuan Nabi nak sebut ini? Nak memberi isyarat pentingnya anak muda. Jadi tak perang, tak jadi. Sebab tak berapa lama lepas tu Nabi wafat, pasukan itu pun berpatah balik sebab Nabi wafat. Dan kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar bertegas nak hantar pasukan ni pergi lawan Rom juga. Sayyidina Umar kata jangan, masa tak sesuai ni. Sayyidina Abu Bakar kata aku takkan hentikan apa yang telah dimulakan Nabi SAW. Pasukan baru bergerak, tiba-tiba dengar kabar berita tentera Nabi palsu dah muncul pula. Tentera Nabi palsu muncul, ada satu negeri yang tak nak bayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar mesyuarat sekali lagi, buat keputusan, sebelum tunaikan apa yang Nabi suruh, selesaikan ini dulu ni. Ni yang memberontak, yang degil, yang Nabi palsu ni semua,
sehingga habis 2 tahun Sayyidina Abu Bakar memerintah sehingga dia meninggal dalam keadaan menjaga keamanan dan menjaga ajaran Islam. Tak tercapai lagi misi ni, nak jatuhkan Rom dan Farsi. Akhirnya selesai pada zaman Sayyidina Umar, Rom dan Farsi jatuh. Nak cerita pasal dia orang jatuh ni bukan cerita yang pendek, dia perjalanan yang panjang, tetapi Allah selesaikan pada zaman Sayyidina Umar sehingga kepada Al-Quds yang menjadi kebanggaan kerajaan Rom pada ketika itu, Sayyidina Umar yang datang terima kunci dan buka kota tersebut. Mereka serah kunci kepada Sayyidina Umar. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dikasih sekalian, bila Islam dah pegang semua ni, Islam tak pernah rampas pun kota-kota mereka. Mereka ada kota-kota, dia buat kota dia. Kota pentadbiran ni Islam tak rampas. Dia punya apa, orang kata tanah-tanah ni Islam tak rampas. Islam cuma mengambil alih kuasa Rom. Tak nak masuk Islam, sila patuh pada kerajaan Islam, bayar cukai. Sebab orang Islam bayar zakat, jadi dia orang kena bayar cukai. Dan Islam akan melindungi mereka. Mereka dapat hak sama seperti mana-mana orang Islam yang lain dalam wilayah Islam, dia dilindungi oleh kerajaan Islam. Kalau tak nak, perang. Jadi majoriti semua tunduk pada kerajaan Islam. Bila semua kerajaan ni, bayangkan kerajaan Rom dan Farsi ni besar. Dia bukan setakat semenanjung tanah Arab, dia dah meliputi sampai ke belah-belah. Kalau Farsi mengambil sampai ke atas, ke arah Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, semua yang belakang Mimma Iwara'in Nahar, dia orang panggil negeri-negeri di belakang sungai. Sungai Furat, Tigris, sungai-sungai besar utama dunia ni, di semua negeri belakang tu bawah Farsi. Begitu pula negeri-negeri yang bawah Rom, yang ke sebelah sini, ke arah Spanyol, Itali dan sebagainya ni, negeri-negeri yang bawah jajah takluk Rom ini, semuanya dah jadi kerajaan Islam. Setiap tahun report akan hantar. Datang surat-surat daripada belah-belah Rom ni sampai pada Sayyidina Umar, bila dibaca, suratnya ada tarikh. Ada tarikh lengkap, tarikh hari dia, tarikh bulannya, tahunnya ada kiraan. Maka Sayyidina Umar tanya, sebab tak biasa jumpa, ni apa benda tu ni? Maka kata, ini cara mereka merekod. Bila dia rekod begini, dia senang nak tahu peristiwa, dia senang nak tahu benda ni perkara bila, memudahkan sistem. Ni budaya mereka dulu. Jadi Sayyidina Umar ni dia sahabat yang maklum tentang bagaimana cara Nabi memerintah. Nabi juga diriwayatkan isu cincin Nabi. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, cincin Nabi ni ulama berbahas, adakah cincin ni sunnah, semata-mata sunnah pakai cincin pada tangan, ataupun cincin ni ada tujuan? Ulama terbahagi pada dua. Sebahagian yang mengatakan bahawa cincin tu ada tujuan. Sebab cincin Nabi tempah ada cop Allah Muhammad Rasul. Jadi dibacanya Rasul Allah Rasul Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi mulakan dengan nama Allah di atas, kemudian Rasul, kemudian Muhammad, nama Nabi bawah. Tapi bila jadi cop, seolah kita sebut Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi punya khatam ataupun Nabi punya cincin ialah cok mohor Nabi SAW. Jadi sebagian ulama berpandangan cincin yang Nabi pakai ada tujuan, bukan tujuan perhiasan. Sebagian yang lain pula kata dia adalah cincin yang juga diharuskan untuk perhiasan. Jadi tak ada masalah. Siapa nak pakai cincin untuk tujuan perhiasan, dipersilakan. Siapa nak pakai cincin untuk tujuan tertentu, nak jadikan cok, nak ikut sunnah Nabi dalam peristiwa yang macam ni, pun dipersilakan. Jadi kenapa Nabi ada cincin ni? Ada sebabnya. Kerana pada zaman itu surat-surat yang dihantar kepada raja-raja, Nabi hantar surat selepas 6 Hijrah, ketika perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai. Nabi dapat peluang berdakwah pada negara kawasan luar tanah Arab. Nabi hantar surat, dia orang balas balik. Majoriti yang balas balik semua ada cop mohon. Jadi Nabi tanya, kenapa ada cop ni? Ni apa tanda ni? Ini tanda materi diraja, tanda pengesahan kerajaan dia orang. Jadi Nabi pun buat cincin Nabi dengan ada cop sebegitu. Nabi pun cop. Jadi lepas tu surat-surat Nabi semua ada pengenalannya, ada identiti dengan cop mohor tersebut yang dipakai pada cincin Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar mengatakan, berdasarkan daripada kefahaman dia terhadap peristiwa-peristiwa ini, maka Sayyidina Umar ini, dia pun kata, kalau begitu kita orang Islam lebih patut untuk mengadakan kalender. Kita patut ada kalender. Dan kita tak perlu pakai kalender berasaskan matahari, sebab dalam budaya kita orang Arab, kita ikut bulan. Cuma kita tak ada tahun je lah, kita ikut bulan. Kita dah ada bulan. Kita tak ada bulan Januari, Februari dia tu ikut sebutan zaman dulu tu, bukan Januari, Februari. Tapi maknanya kita tak pakai bulan dia, kita pakai bulan kita ni. Bulan kita ni ikut betul-betul pergerakan bulan. Bermulanya bulan dan berakhirnya bulan. Itulah sebulan kita. Jadi tak payah pakai dia punya.
Jadi kita nak ikut kalender bulan ni, jadi macam mana? Dan kita patah sikit balik ke belakang pasal Sayyidina Umar. Hebatnya Sayyidina Umar ni, kalau kita ingat balik sejarah, Sayyidina Umar ni dia bermulanya dengan individu yang digeruni di kota Mekah. Bahkan Sayyidina Umar ni bermula dia dalam sejarah ni sebagai orang yang hampir-hampir membunuh Nabi SAW. Pada ketika para sahabat Nabi teruk mendapat siksaan di kota Mekah, sehingga ada yang pergi ke Habsyah. Nabi izin pergi ke Habsyah, ke Ethiopia. Kena rentas lautan pergi ke Ethiopia, ke Habsyah ni untuk berlindung. Pada waktu itu orang Quraisy cuba nak ambil balik, tak berjaya. Sebab Raja Najasyi tak beri kerjasama. Berlakulah hujah di Habsyah. Akhirnya Raja Najasyi kata tak ada sebab dia nak pulang ke orang Islam. Sebab yang datang pada dia, berlindung pada dia, lebih kurang 15 orang pada waktu tu. 10 lelaki, 5 perempuan, diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Diketuai oleh Uthman bin Affan, yang menjadi juru cakapnya Ja'far bin Abi Talib. Uthman bin Affan pergi dengan anak Nabi. Ada orang kata ini misi melarikan diri. Tak, sebenarnya ini bukan misi melarikan diri. Ini adalah misi 15 orang ni, misi yang Nabi hantar dengan pelbagai tujuan. Nabi nampak dah Mekah ni dah tak stabil untuk dakwah Islam. Jadi Nabi kata kena cari tapak baru. Kenapa nak pilih Habsyah? Sebab Habsyah ni tempat perdagangan orang Arab Quraisy sejak sekian lama berdagang ke Habsyah. Dia orang berdagang ke atas, naik ke atas pergi ke Syam. Syam tu sekarang Palestin, Jordan, Syria, Lebanon. Turun ke bawah pergi ke Yaman. Masa bila nak pergi ke Syam, iaitu pada musim Syam tu musim dingin. Masa bila nak pergi ke Yaman, saya terbalik ni. Dia sebab dia kata syita wa saif ni. Kalau musim sejuk di kawasan semenanjung tanah Arab, mereka akan pergi ke Habsyah. Kenapa Habsyah? Habsyah ni kawasan panas. Jadi inilah suasana yang berlaku pada waktu tu perdagangan orang Arab. Jadi Habsyah ni tempat biasa. Dan orang Habsyah pun ramai yang berhijrah ke Mekah. Mekah ni pusat dunia. Maka ramai orang luar ada di Habsyah. Ada orang Farsi duduk di Mekah. Ada orang daripada belah-belah Rom duduk di Mekah. Ada orang Habsyah menetap di Mekah. Bahkan ada yang sampai jadi hamba. Antaranya, siapa dia? Ummu Aiman. Ummu Aiman yang menjadi pengasuh Nabi itu adalah seorang hamba. Dan dia berasal daripada Habsyah. Dia orang kulit hitam. Ummu Aiman yang Nabi kasihi, yang Nabi sayangi ini. Dan akhirnya memeluk Islam. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, akhirnya Ummu Aiman masuk Islam. Ummu Aiman orang Habsyah. Namanya Barakah, nama asalnya. Jadi sebab tu dalam peristiwa Nabi SAW membenarkan para sahabat pergi ke Habsyah, bila berjaya dia pergi ke Habsyah, tak boleh dibawa balik, orang Quraisy makin marah dan mereka bincang macam mana lagi nak ajar Muhammad. Maka mereka pun pada waktu tu terfikir untuk melibatkan Umar. Sayyidina Umar pada waktu tu dia tak join mana-mana geng. Dia tak join kumpulan pemuka Quraisy semua, tak. Dia lone ranger. Dan semua orang malas berurusan dengan Sayyidina Umar. Kerana apa? Disebut dalam kitab, kerana dia ni lebih garang daripada orang yang garang. Dan dia ni ada satu sifat yang disebut, dia ni sikap suka buat kepala sendiri lah, bahasa kita. Maknanya dia kalau nak terima apa-apa arahan, dia terima sebab dia nak, bukan sebab dia hormat orang yang suruh dia, tak ada. Jadi dia ni orang kata apa, lagi gedebel daripada ni lah, lagi samsing daripada samsing. Dia buat hal dia. Jadi sebab tu orang malas nak urusan dia. Tapi sebabkan dah tak ada cara lain, dia orang fikir yang paling sanggup nak buat gangster ni, yang sanggup bunuh Nabi ni, nampaknya seorang ni je. Dia je berani lawan semua orang. Dia tak ikut peraturan mana-mana. Maka mereka pun upah Sayyidina Umar. Bila diberi upah, dia setuju. Dia sanggup bunuh Nabi Muhammad dengan upah yang dijanjikan. Maka dia pun pergilah bergegas. Pergi pada waktu siang tu, pergi ke arah rumah Nabi. Dan dalam masa yang sama, pada hari yang sama dia nak pergi rumah Nabi, pagi tu selepas subuh, Nabi SAW dengan para sahabat di rumah. Baru selesai daripada sembahyang, Nabi pun berdoa. Dalam keadaan umat Islam dapat siksaan yang banyak, Nabi berdoa, ya Allah, bantulah Islam ini dengan Islamnya salah satu Umar. Umar yang pertama Umar Al-Khattab, Umar yang kedua Amru. Siapa dia Amru ni? Abu Jahal. Nama sebenar bagi Abu Jahal. Bila dibaca dalam lafaz doa, dia jadi Allahumma ansur Islam bi ahadi Umarain. Dia jadi sebutannya Umarain, bukan Umar lah. Satu Amru, satu lagi Umar Al-Khattab. Bila sahabat yang terserempak dengan Sayyidina Umar di siang hari tu nampak Umar dengan pakaiannya, dengan gayanya macam nak pergi serang orang, maka dia tanya, apa hal kamu ni Umar?
Maka kata Umar, aku nak menyelesaikan masalah orang Quraisy. Masalah dia tu tahulah tu, masalah orang Quraisy, Nabi Muhammad lah. Aku nak selesaikan dia. Jadi kawan ni tadi dia fikir macam mana ni kalau pergi sana nak bunuh Nabi. Dia pun tahu bahawa adik Sayyidina Umar, Fatimah Al-Khattab sendiri dah masuk Islam dengan suami dia. Jadi dia kata antara adik dengan Nabi, Nabi confirm dia bunuh, adik mungkin dia tak bunuh. Maka dia pun buatlah macam ni. Dia kata, wahai Umar, daripada kau pergi pada Muhammad, baik kau balik rumah kau selesaikan hal rumah kau. Mak dia nak beritahu pada Umar, kau sibuk nak bunuh Muhammad, adik kau sendiri masuk Islam. Dia cakap macam tu. Maka Umar dengar tadi tu berubah, jatuh air muka dia, patah balik. Pergi cari adik dia, dan ringkas ceritanya, rasa cerita dia pun maklum. Akhirnya dia pun bila dengar ayat yang dibaca, yang sedang dipelajari oleh adik dan juga adik ipar dia tadi, maka akhirnya dia pun masuk Islam. Dia minta dibawa jumpa Nabi. Maka Sayyidina Umar pun masuk Islam. Saya nak petik kata-kata para sahabat yang cerita tentang bila Sayyidina Umar masuk Islam. Ini daripada Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud salah seorang sahabat Nabi, seorang anak muda pada waktu itu di kota Mekah, muda remaja lagi pada waktu dia masuk Islam. Dia juga dinobatkan sebagai salah seorang pakar Quran di kalangan para sahabat. Dia juga ada satu kata-kata masyhur daripada Abdullah bin Mas'ud disebut. Dia kata, "Lau qara'tumul Quran", bila kamu semua baca Quran, jumpa ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Maka pesan Abdullah bin Mas'ud, jumpa je ayat macam tu dalam Quran, fasghi sam'a, pasang telinga dengan betul-betul. Innahu ma ba'dahu amrun tu'mar, kerana selepas daripada ayat tu ada perintah yang Allah bagi pada kita. Am nahyun tunha, ataupun ada larangan yang Allah larang kita buat. Jadi kita tengok Allah lepas ni baca Quran, baca je ayat ya ayyuhallazina amanu, kita tengok sama ada larangan yang Allah larang ataupun ada suruhan yang Allah nak kita buat. Maka dia menyebut dalam ni, innal islama Umar fathan, sesungguhnya Islamnya Sayyidina Umar ni satu pembukaan atau satu kejayaan. Wa inna hijratahu kanat nasran, dan hijrah Sayyidina Umar, ada kisah hijrah Sayyidina Umar ni juga satu kemenangan. Wa inna imaratahu kanat rahmah, dan pemerintahannya satu rahmat. Walaqad kunna ma nusalli indal Ka'bah hatta aslama Umar, dan kami para sahabat tak pernah sekali pun kami dapat sembahyang depan Kaabah. Yang berani sembahyang depan Kaabah Nabi Muhammad je. Nabi konsisten sembahyang depan Kaabah. Pernah sembahyang depan Kaabah diletak duri kat tengkuk. Pernah sembahyang kat Kaabah diletakkan najis pada belakang badan Nabi, najis unta. Macam-macam Nabi kena, tapi Nabi konsisten sebab apa? Sebab ini je cara nak menunjukkan Islam. Jadi Nabi bertahan depan Kaabah, tapi para sahabat tak disuruh sembahyang depan Kaabah macam Nabi. Nabi tak pernah suruh pun. Tapi kata mereka bila Umar masuk Islam pada tahun 5 Hijrah, pada tahun ke-5 kenabian di kota Mekah, Umar masuk saja Islam, apa yang berlaku? Dia kata, kami dulu tak pernah berani sembahyang depan Kaabah, Umar masuk kami sembahyang. Sebab dia sembahyang kat situ, para sahabat pun follow sembahyang sekali belakang. Tak ada siapa berani usik, tak ada siapa berani kacau, sebab Umar yang sembahyang kat situ. Dan falamma aslama qatala Quraisyan hatta shalla indal Ka'bah wa sallaina ma'ahu. Dan Umar ni bila dia masuk di Islam, asalnya dia diupah untuk bunuh Nabi, tolong Quraisy. Tiba-tiba dia masuk di Islam, dia lawan Quraisy, dan dia sembahyang depan Kaabah, dan semua sahabat lain ikut sekali sembahyang depan Kaabah. Ini realiti yang berlaku. Dan Sayyidina Umar ini, antara kelebihan beliau, pernah dalam macam-macam peristiwa berlaku sepanjang dia bersama Nabi SAW. Ada beberapa peristiwa berbeza zaman berlaku, yang mana peristiwa tersebut Nabi berbincang dengan para sahabat. Sayyidina Umar pun ada sekali. Semua keluar pandangan, Sayyidina Umar keluar pandangan. Tiba-tiba bila turun ayat Quran, turun wahyu daripada Allah, mengesahkan pandangan Sayyidina Umar. Mana wahyu tu turun sama macam Sayyidina Umar cadangkan, sama macam dia sebut. Sehingga Nabi SAW puji Sayyidina Umar. Nabi kata, lau kana nabiyyan min ba'di. Pujian ini bukan menunjukkan betul-betul ada Nabi selepas ni, tapi Nabi kata, lau kana nabiyyan min ba'di, kalaulah ada Nabi selepas aku, kalau ada. Ni dalam bentuk pujian, bukan bentuk fakta yang Nabi sebut. Nabi nak memuji. Lakana Umar, dah tentulah Umar. Kalaulah ada Nabi lepas Nabi ni, maka dah tentulah Umar. Sebab tu faqih, bijaknya Sayyidina Umar ni, cara pemikirannya hebat. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila dia memerintah, bila dia mengambil alih Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar dilantik jadi ketua. Nak pakai gelaran apa? Mana boleh pakai gelaran Rasul? Sebab Nabi dah tak ada dah, dia bukan Rasul. Dia menggantikan Nabi, memerintah. Jadi dia pun pakailah satu istilah, dipanggil Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul. Dia khalifah, pengganti kepada Rasul. Bukan Rasul, tapi ganti tugas Nabi. Tugas-tugas Nabi ni dia ganti. Itulah gelaran dia yang kita sebut khalifah-khalifah ni.
Datang zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Abu Bakar meninggal, dia terpilih dalam syura 6 orang sahabat tu, dia yang dilantik. Sayyidina Umar kata dia ni nak panggil apa dia? Dia sebut panggil dia Khalifatul Rasul. Dah tambah pula satu lagi khalifah kat depan. Apa maksudnya? Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Kenapa dia tak nak guna istilah baru? Sebab dia malu dengan Nabi dan malu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia tak berani nak meletakkan diri dia dengan nama-nama pangkat, sultan ke, amir ke, apa ke, semua dia tak nak. Sehinggalah satu hari perkara ni pun tak ada siapa berani bangkang sebab dia garang. Jadi semua ikut je lah cakap dia. Tapi para sahabat bincang, kalau lepas ni Umar tak ada, naik pula orang yang seterusnya. Nak panggil apa pula? Khalifatul Rasul. Panjang pula nama kan. Jadi semua dah jadi macam pelik lah pula. Tapi tak ada siapa nak berani bangkang. Sehinggalah satu hari perwakilan daripada Yaman datang. Sahabat ini datang, jumpa sahabat ini, kata, di mana Amirul Mukminin? Aku nak berjumpa dengan dia. Jadi yang lain kata, siapa Amirul Mukminin? Dah tentulah khalifah kita Umar, Amirul Mukminin. Kita kan orang mukmin, dia kan pemimpin kita, amir kita. Jadi Amirul Mukminin lah dia tu. Jadi para sahabat, betul juga tu dia tu. Amirul Mukminin ni pun bagus juga. Jadi dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar, kata ada orang nak jumpa, dia seru Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar keluar tanya, apa hal ni? Panggilan apa kau panggil ni dia? Sayyidina Umar ni dia cara dia tegas. Panggilan apa panggil ni? Maka kata dia, sebenarnya perwakilan daripada Yaman ni datang, dia sebut dan dia beritahu bahawa engkau lah ketua, kami ni semua orang beriman, kau ketua bagi kami. Maka setuju Sayyidina Umar. Dia kata okeylah, bolehlah macam tu, Amirul Mukminin. Maka lekatlah gelaran ini, sehinggalah yang selepas-selepas tu pun mengguna perkataan Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar ini telah memutuskan bahawa, apa yang bunyi ni? Comel tak rasa. Dia kalau ikutkan memo kita dapat ni, memang lepas tengah kena berhenti. Tapi ni baru dah lepas tengah kot. Betul lah tu. Kita habiskan cerita pasal takwim ni dan tamatlah kuliah malam ni. Jadi bila bila Sayyidina Umar berbincang dengan para sahabat, maka mereka memutuskan untuk menetapkan kalender Islam. Semua setuju nak pakai kaedah bulan, iaitu bulan yang maklum 12 bulan. Tapi sekarang ni bincang macam mana nak kira tahun ni. Kita nak kira daripada mana? Yang pertama, kita takkan ikut cara Masihi, kira daripada kelahiran. Jadi kita tak nak kira ikut kelahiran, sebab kita ni bila nak jadikan kalender orang Islam, bila Islam kita tu bermula. Jadi semua duduk bincang-bincang, keluar pula idea yang kedua, kata kita kira daripada kewafatan Nabi, tahun kewafatan Nabi. Sayyidina Umar kata tak boleh, sebab itu nanti akan melemahkan semangat kita. Setiap kali bila masuk tahun je, semua teringat kira daripada kewafatan Nabi. Bukan tu cara dia kata. Tak nak macam ni. Maka Sayyidina Ali dalam kitab sebut, Sayyidina Ali memberi cadangan, apa kata kita mulakan dengan tahun hijrah Nabi. Kenapa tahun hijrah? Sayyidina Ali kata sebab tahun hijrah itulah tahun di mana bermulanya pemerintahan Islam. Bermulanya perintah-perintah pensyariatan Islam semua berlaku selepas hijrah. Negara dibentuk, model Islam ni disebar, semua bermula dengan detik hijrah. Segala-galanya dengan hijrah. Sebelum hijrah apa yang berlaku? Proses pembentukan. Allah bentuk jiwa-jiwa orang yang nak menegakkan negara Islam. Allah bentuk jiwa-jiwa orang yang nak membawa Islam ni ke seluruh dunia. Jadi bermula semuanya dengan hijrah ni. Jadi bila sebut itu, Sayyidina Umar setuju. Dan Sayyidina Umar berhujah lagi. Dia kata antara sebab kenapa kita pilih tahun hijrah, sebab ayat 108 surah At-Taubah. Kalau tuan-tuan balik nanti buka Quran, tengok terjemah 108 surah At-Taubah, kita akan jumpa dalam ayat ini dia cerita pasal asbabun nuzulnya, pasal masalah yang berlaku ketika Nabi dengan para sahabat keluar dalam satu siri peperangan di beberapa tahun sebelum kewafatan Nabi. Pada waktu tu orang munafik ni dia dah, orang kata dah ponik dah. Dia munafik berpura-pura Islam. Dia sentiasa cari jalan untuk melemahkan Nabi. Ketuanya Abdullah bin Ubay, yang kononnya sepatutnya bila Nabi datang, dia menjangkakan Nabi ni hanya jadi macam pendeta Yahudi datang berdakwah je. Jadi dia rasa dia orang paling berpengaruh di kalangan Arab. Mungkin dialah yang akan jadi ketua. Mungkinlah. Sekali tiba-tiba Nabi datang, Nabi yang jadi ketua negara terus. Maka dia punya dendam kesumat daripada Nabi tu dia simpan. Maka dia dengan kelompok-kelompok dia ni, mereka ni jadi duri dalam daging bagi umat Islam. Yang tahu Nabi, yang tahu sahabat yang tahunya adalah Huzaifah, yang menjadi penyimpan rahsia Nabi. Tapi
Nabi tak buat apa-apa tindakan sebab Nabi meneruskan misi dakwah pada golongan ni, walaupun Nabi tahu mereka siapa. Sebab tu orang munafik ni, mereka selagi mana nama tak disebut dia tak risau. Tapi setiap kali dengar ada ayat Quran turunnya, dia cepat-cepat dengar sebab takut namanya disebut. Tapi ayat Quran semua cerita perangai. Perangai dia waktu semayang macam mana, nak semayang malas, tengah semayang pun malas, long lie buat sambil lewa. Jadi perangai-perangai mereka dirakamkan Quran. Sehinggalah mereka ini buat keputusan bila waktu semayang berjemaah mereka akan ponteng subuh dan isyak. Sebab time tu gelap. Zaman tu kan mana ada lampu jalan, mana ada lampu macam kita ni. Jadi bila waktu subuh dan isyak, keadaan dalam masjid Nabi ni sama-sama sebab dia pakai bishkat, lampu pelita ni, lampu pelita minyak. Jadi dia sama-sama. Anggapan mereka Nabi tak cam. Bukan Nabi nampak pun, bukan orang lain nampak pun, kita datang tak datang. Tetapi Nabi bagi amaran. Nabi beritahu, aku tahu siapa yang datang tak datang. Sehingga ke satu tahap Nabi bagi amaran pula, Nabi sebut, kalau nak pagi esok, aku akan kumpulkan kayu api dan aku akan letak kayu api bakar depan rumah orang yang tak datang masjid berjemaah. Sampai Nabi bagi amaran macam tu. Sebab apa? Sebab dia akan jadi penyakit. Penyakit ni kalau dibiarkan, orang yang bukan munafik pun sama join, seronok pula duduk rumah. Jadi Nabi bagi amaran. Dan bila Nabi SAW bertegas dengan puak munafik ni, dengan apa yang Nabi sebut cerita ni, dia rasa sesak hidup mereka, sehinggalah setiap kali perang mereka berharap supaya Islam kalah. Ini perangai munafik. Sebab tu kita tengok perang Badar dia tak terlibat. Perang Badar bila dia dengar perang, dia seronok kat kota Madinah. Seronok perang lah kata. Kita tengok siapa menang. Tengok orang Islam menang. Perang Uhud, Nabi suruh daftar nama pergi, terpaksa dah pergi. Tapi masa mesyuarat perang Uhud, orang munafik dengan Nabi sebut mula-mula, Nabi bagi cadangan bertahan daripada kota Madinah. Seronok betul dia. Tak payah keluar perang, kita duduk rumah je lah jadi. Tapi tiba-tiba para sahabat majoritinya dah pernah terlibat dalam perang Badar kata, ya Rasulullah, kita perang Badar 313 lawan 1000 kita menang. Tak ada masalah, kita lawan kat luar. Yakin kan? Sebab masa tu 1000 orang nama berdaftar. Jadi mereka rasa tak apa, kita boleh menang. Jadi Nabi bila tengok usaha mesyuarat kata, okey setuju, keluarlah. Nabi pun masuk rumah bersiap. Orang munafik dah cemas, dia pun mula hasut. Dia kata kat para sahabat, korang ni biadab dengan Nabi. Nabi kan dah cadang duduk dalam kota Madinah, yang kau suruh keluar kenapa? Kau tahu tak umat-umat dulu ni semua binasa sebab tak dengar cakap Nabi. Pandai pula dia. Bila dia cakap macam tu, sahabat yang lain dah cemas. Sudah kita ni sebenarnya melawan cakap Nabi. Pergi ke rumah Nabi, pergi-pergi tengok Nabi dah siap lengkap pakaian perang. Dia pun kata, ya Rasulullah, kami tarik balik istirja, kami nak balik, patah balik. Tarik, cancel idea tadi, kita duduklah Madinah macam mana cadang tadi. Kata Nabi, tidak layak bagi seorang Nabi bila dah memakai baju perang untuk cabut balik. Nabi kata tak nak. Dah pakai dah siap ni, kita nak keluar. Tak ada, keputusan dah putus, dalam mesyuarat kita ikut. Keluarlah semua umat Islam tadi. Tiba-tiba di pertengahan jalan 300 orang hilang. Pok-pok munafik patah balik Mekah, patah balik Madinah dengan alasan kami balik untuk menjaga aurat-aurat kami, iaitu jaga rumah-rumah dia. Allah sebut alasan dia ni dalam Quran. Nak cakap alasan yang paling tak logik sekali. Tapi inilah perangai mereka. Akhirnya perang Uhud pun Islam menang. Walaupun ada sedikit beberapa isu teknikal yang berlaku yang menjadi pengajaran bagi umat Islam. Akhirnya pada peristiwa Dirar ini, peristiwa yang dirakamkan ayat 18 ini, Nabi keluar perang, lambat balik, lama nak balik perang tu, mereka pun buat perancangan bina masjid baru. Tapi nak bina masjid ni untuk bukan jadi tempat semayang pun, jadi markas operasi, jadi tempat operasi puak munafik. Tapi nak buat kat mana? Tak boleh buat kat Madinah, bahaya. Ni tempat tumpuan ramai, dia buat di Quba. Quba kan tempat yang awal Nabi transit, dia pinggir kota Madinah. Daripada Quba nak sampai ke Madinah bukannya dekat sangat, maknanya jarak tu jauh. Jadi pagi dia, kalau ada orang nak datang cek apa dia orang buat, sempat dia dapat maklumat. Jadi kata kita buat di Quba. Tapi Quba dah ada masjid, tak apa kita buat masjid kita tu jauh sikit, tapi dalam kawasan Quba juga. Bila terbina saja masjid tersebut, Nabi belum sampai Madinah dah turun wahyu. Malaikat Jibril dah beritahu tentang peristiwa ini. Maka Nabi bila datang sahaja, ayat yang turun ayat 108 ni, Allah SWT sebut permulaan ayat 108, la takum fihi abada. Allah kata jangan sesekali dirikan semayang di dalamnya. Kalau dah sampai jangan sesekali, abada, selama-lamanya. Apa nak buat? Nabi datang, runtuhkan masjid. Nasib baik zaman tu tak ada Facebook. Kalau tak kecoh dah, habis masjid kena runtuh kan. Kenapa tindakan runtuh masjid tu yang paling relevan dan paling tepat? Sebab kalau tak runtuh, jadikan tempat lain, itu tak akan jadi fitnah juga nanti. Dia tetap akan jadi hujah.
dia akan jadi macam-macam masalah juga. Jadi Nabi ajar kita matikan benda fitnah ni, tutup terus. Dan dia jadi pengajaran besar pada orang Quraisy. Jangan ingat Nabi tak berani bertindak drastik kepada orang Quraisy, kepada orang munafik. Sebab bila dia orang buat masjid, ingat Nabi tak buat apa, rupanya Nabi runtuh terus. Jadi tahu ini bukan serius betul ni, sampai runtuh tu masjid yang dia buat. Memang ini keputusan yang sangat tegas. Sampai Allah sebut ayat 108 tu apa, la masjidul ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Dan sesungguhnya masjid, Allah sebut dengan lam taukid, penegasan daripada Allah, masjid yang dibina atas dasar takwa sejak hari yang pertama lagi lebih berhak untuk kamu dirikan sembahyang di dalamnya. Itulah Masjid Quba yang Nabi bina ni. Nabi sampai di Quba, Nabi duduk di Quba 13 ke 19 hari, baru Nabi bergerak ke kota Madinah. 13-19 hari itu bina sampai siap Masjid Quba, bersembahyang di sana. Lantik ketua yang akan jaga orang di Quba. Sampai dalam ayat yang sama 108, Allah puji perangai orang Quba, orang-orang yang sangat menjaga kesucian diri. Jadi dalam peristiwa ini, ayat ni disebut min awwal yaum. Ini hujah Sayyidina Umar. Min awwal yaum, Allah sebut masjid yang dibina sejak hari yang pertama. Jadi kata Allah ni menggelarkan masjid tu sejak hari pertama, maka kita ambil tahun yang ada hari tersebut sebagai tahun pertama. Ini hujah Sayyidina Umar. Jadilah tahun pertama hijrah ialah pada tahun pertama bagi kalender Islam, pada tahun berlakunya peristiwa hijrah. Sekarang bincang yang kedua. Ini penamat saya lah, tak maaf lajak sikit. Ada note bawah tu kata lobby sikit apa dia tahu. Iaitu macam mana nak pilih bulan. Bulan nak pakai bulan mana? Sebab kita dah sebut tadi, bulan tu tak ada susunan dia. Maka para sahabat berbincang pasal bulan ni, mereka memutuskan kita pilih bulan Rejab. Sebab bulan Rejab ni bulan kebanggaan orang Arab zaman tu. Kemudian ada yang cadang bulan lain, dan akhirnya keluarlah cadangan kata ambil bulan Muharram. Kerana apa? Kerana perjanjian Aqabah kedua, perjanjian terakhir yang dibuat dengan orang Madinah, orang Yasrib yang datang jumpa Nabi ni. Mereka datang jumpa Nabi, kalau kita tengok sejarah, tahun 10 hijrah, tahun 10 kenabian, iaitu 3 tahun sebelum hijrah mereka jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi, dapat kabar berita ada Nabi akhir zaman yang dah diutuskan di Mekah. Mereka jumpa Nabi, datang 6 orang belajar dengan Nabi, akhirnya 6 orang masuk Islam. Salah seorang daripada 6 orang itu ialah Jabir bin Abdullah. Nabi pun lantik Jabir jadi ketua. Balik ke Madinah, Nabi tugaskan mereka berenam sebarkan Islam. Kalau betul bersungguh nak terima Islam, sebarkan pada orang Madinah. Tahun berikutnya, mereka bawa seramai 12 orang. Yang terbaik di kalangan yang dia dakwah tu 12 orang ni yang memang bagus. Dia datang ramai-ramai, tapi 12 orang ni jumpa Nabi senyap, buat perjanjian Aqabah pertama yang dipanggil Bai'atun Nisa, perjanjian perempuan. Kenapa namanya perjanjian perempuan? Sebab orang Arab ni dia kalau berbai'ah, janji dia semua janji yang dahsyat-dahsyat. Tapi kalau janji tu janji biasa, tak melibatkan perang, dia gelar perjanjian tu Bai'atun Nisa. Ni janji orang perempuan ni dia kata. Sebab kalau lelaki kalau berjanji mesti nak berperang. Jadi gelaran bai'ah tu Bai'atun Nisa. Apa isi dia? Isi dia Nabi bagi 6 pesan utama. Jangan berzina, jangan mencuri. Semualah yang jangan-jangan, hukum-hukum yang melibatkan pergaulan sosial mereka tu, semua batas-batas tu Nabi terangkan. Kena buat yang ni. Kalau betul nak Islam, kalau sungguh nak Islam, buat benda ni. Tahun berikutnya, iaitu pada tahun tadi 10, 11, 12, tahun ke-12 hijrah, mereka datang ramai-ramai, tetapi yang datang lapor diri di Jabal Abu Qubais, yang datang menghadap Nabi senyap-senyap secara sulit, seramai 73 orang. 71 lelaki, 2 perempuan. Datang daripada puak Aus dan Khazraj, dan mereka kata di Madinah tu pun ada lagi yang Islam, tapi yang ni dia wakil yang datang, bersumpah setia dengan Nabi, sampai ke tahap bersumpah untuk sanggup mati membela Nabi. Untuk perjanjian ini, Bai'ah Aqabah kedua, pakcik Nabi yang belum Islam waktu tu datang sekali teman. Belum Islam lagi, tapi datang teman, pakcik Nabi nama Hamzah. Dia kata, apa yang kamu nak daripada dia? Apa yang kamu nak daripada anak buah aku? Kalau betul kamu nak terima dia bawa ke sana, aku bagi amaran, kamu jangan olok-olok, jangan main-main, dia kata. Sambil cakap tu sambil pegang pedang, nak tunjuk seriusnya. Dia marah orang nak apa, nak buat apa-apa ke anak buah dia. Jadi dia bagi amaran siap-siap. Kalau betul sungguh nak jadikan dia ni, nak bela dia, nak jaga dia bersungguh, buat betul-betul. Kalau tak, dia bagi amaran siap-siap kan, jangan apa-apa ke anak buah dia. Tapi dia orang berjanji terus, berjanji sumpah setia, berbai'ah, bersumpah dengan Nabi, dipanggil sebagai Bai'atul Rijal atau Bai'atul Qital, sanggup mati untuk pertahankan Nabi. Tapi Nabi masih lagi tak bagi keputusan bila nak pergi. Habis je perjanjian ni berlaku, maka barulah
Nabi SAW, diorang semua dah start balik ke Madinah. Orang Quraisy dapat info kata berlaku perjanjian ni, tapi lambatlah sampai. Orang Madinah tu pun dah balik. Maka pada waktu tu orang Quraisy meningkatkan seksaan pada orang Islam. Dan waktu tu jugalah para sahabat jumpa Nabi, kata, bila kita nak hijrah ke Madinah, bila kita nak pergi ke sana. Nabi kata tunggu. Nabi dapat mimpi yang pertama. Nabi dapat dalam mimpi tersebut Allah gambarkan tempat yang Nabi nak berhijrah. Tempat tersebut banyak pokok kurma, tempat tersebut tanahnya sesuai semua. Maka Nabi kabarkan kepada para sahabat. Nabi ditunjukkan dalam mimpi Nabi perkara ni. Semua yang dengar rasa gembira, seronok. Maknanya dia tahulah bila digambarkan keadaan muka bumi itu bukan Mekah, bukan tempat yang dia tahu. Tapi maknanya dah ada kabar tu, dah gembira, dah hilang sikit rasa risau tu. Masing-masing dah standby. Kemudian beberapa hari lepas tu Nabi dapat terus petunjuk daripada Allah SWT. Destinasinya ialah Madinah. Memang Yathrib tempatnya, Madinah dah tempatnya. Maka Nabi pun mula suruh para sahabat bersiap sedia pergi. Para sahabat yang pergi dulu. Dan pergi bukan senang tuan-tuan. Macam-macam yang berlaku sepanjang proses nak pergi. Tinggal harta satu bab dah. Tapi deraan mental yang dia dapat bila kantoi sahaja, dia ada 4 benda ulama sirah sebut. Yang pertama, ada yang ditangkap dan orang maklumlah, oh dia ni dah kena tangkap sebab cuba nak hijrah. Ada yang ikhtitaf, yang diculik. Dapat je kabar, senyap pergi beberapa orang, pergi kepung, tangkap dia, kurung dia di satu tempat rahsia yang tak ada orang tahu. Dah orang tahu mana pula kawan kita ni dah hilang. Semua jadi cemas. Orang kena culik ni, kalau kita ni antara bakal kena culik ataupun orang yang berpotensi diculik, kita tengok kawan dia kena culik lagi, kita cemas. Lepas ni aku kot. Dia jadi deraan mental pada orang-orang yang nak berhijrah ni. Termasuk juga pada waktu tu, ujian yang mereka dapat dipisahkan. Ada satu keluarga ni pergi berhijrah, baru separuh perjalanan ditangkap mereka, dia suami, isteri dan anak. Dipisahkan, suami tadi disuruh pergi, kau pergi, anak dia dan isteri dia dibawa balik Mekah. Apa nak buat? Hijrah tu tak kena hijrah, akhirnya dia pergi juga. Dia tinggalkan keluarga dia. Ini bukan benda senang. Dan ada pula ini uji dengan harta. Antara yang tangkap dia orang yang berharta. Yang tangkap dia ni dapat tahu bahawa dia ada rombongan yang akan datang daripada arah Syam, akan balik ke Mekah membawa harta yang banyak. Jadi orang tu tamak, dia kata kalau kau nak lepas boleh, semua harta kau kena bagi kat aku. Boleh dia kata, tulis agreement, tulis terus. Semua harta ni, keuntungan ni dia dapat tu semua ambil kat orang. Yang penting lepaskan dia untuk pergi hijrah. Ini benda-benda yang berlaku pada mereka. Dan macam-macam yang berlaku. Ada yang dah baru separuh jalan kena tangkap balik. Ada yang dah sampai ke Madinah, kemudian dia berjaya ditangkap. Macam-macam benda yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Yang akhirnya lepas semua sahabat lepas, yang tinggal di kota Mekah hanyalah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, orang yang sakit, orang yang diuji dengan kena tangkap, yang kena culik, yang kena tahan, dan juga orang yang memang mereka ni dhaif, lemah jiwa dia tak berani lagi nak berhijrah. Dia tunggu momen yang dia dapat kekuatan nak berhijrah. Orang ni je yang tinggal di kalangan orang Islam. Jadi ulama membahaskan hijrah para sahabat berlaku bila? Berlaku dalam pertengahan Muharram. Para sahabat dah berhijrah Muharram. Mereka berhijrah Muharram sampai Quba, disambut di Quba, kemudian baru pergi ke Madinah. Nabi SAW berhijrah bila? Mendapat mengatakan 29 Safar. Lagi jauh. Bulan Safar hujung 29 atau 30 Safar. Dan Nabi sampai di Quba campur perjalanan Nabi pergi ke Gosur dulu. Ada yang perhatian, Nabi sampai di Quba pada 12 Rabiul Awal ataupun pada minggu pertama bulan Rabiul Awal, hari Isnin. Jadi mana datangnya Nabi berhijrah bulan Muharram memang tak ada. Tapi apa alasannya Muharram? Sebab selesai perjanjian Aqabah kedua bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan yang para sahabat telah nekat untuk berhijrah. Semua dah sediakan jiwa untuk berhijrah. Jadi bulan Muharram ni bulan mereka ni dah tak fikir Mekah lagi lah. Semua fikir untuk pergi ke tempat baru, iaitu Madinah. Sebab tu dikira daripada Muharram. Jadi begitulah secara ringkasnya. Panjang-panjang nota tu nampaknya kita selesai kat atas tu je, kaitan takwim hijrah tu hijrah. Jadi setakat tu sahaja daripada saya mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua, menambahkan rasa sayang kita pada takwim hijrah yang diasaskan oleh yang bermula pada zaman Sayyidina Umar. Cerita-cerita di sebalik terciptanya takwim ini sepatutnya menjadi sebab untuk kita bersungguh-sungguh memuliakan kalender hijrah kita.
rasa berbangga dengan kalender hijrah ini kerana mesejnya, cerita di dalamnya sangat hebat. Dia bukan hanya simbol angka dan tarikh, tapi dia juga kebanggaan kita orang Islam. Dia lambang pengorbanan mereka yang di sebalik peristiwa hijrah tersebut demi menjaga agama yang kita pegang hari ini sampai sekarang. Aku lu mata tasma'un, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.